Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Okay, faktor yang ketiga iaitu jenis elektrod. Okay, so kita tengok tujuan untuk mengkaji jenis elektrod mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahkan. So kita menggunakan dua jenis elektrod. Okay, so untuk pengetahuan, jenis elektrod adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, dimanipulasi manakala pemilihan ion ataupun hasil pada elektrod adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya kita tengok pernyataan masalah, soalan kepada tujuan. Bagaimanakah jenis elektrod mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahkan? Tanda soal. Okey, kita tengok hipotesis. Kita ada dua hipotesis di sini sebab kita menggunakan dua jenis elektrod yang berbeza. So, elektrod pertama iaitu elektrod karbon. Okey, kita menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Sama So, elektrod kuprum pun sama, kita menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. So, larutan elektrolit adalah pemboleh ubah dimalarkan. So, larutan adalah larutan yang sama digunakan untuk kedua-dua jenis elektrod. So, elektrod sahaja yang kita ubah. So, yang ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab kita ubah. Okey. Alright. So, kita tengok hasilnya di anode apabila menggunakan elektrod karbon, hasilnya adalah ion hidroksida. Manakala di anode apabila menggunakan elektrod kuprum dan larutan kuprum, kita menghasilkan ion kuprum. Okey, so nanti kita akan tengok bawah-bawah ni. Okey, pemboleh ubah kita tengok manipulasi, bergerak balas, dimalarkan. So, saya dah terangkan kat atas tadi. Okey, so dimanipulasi kita menggunakan elektrod dua elektrod yang berbeza satu karbon dan satu kuprum. Okey, hasil elektrolisis adalah pemboleh ubah bergerak balas, manakala yang kita tetapkan adalah jenis kepekatan elektrolit. Baik, kalau awak perasan kat atas ni dia menggunakan larutan sulfat. Okey, larutan sulfat. So awak kena ubah sikit, tukar. Kita sebenarnya menggunakan larutan kuprum 2 nitrat. Okey, larutan kuprum 2 nitrat. So dia tak ada masalah sebenarnya kalau menggunakan larutan kuprum 2 sulfat, larutan kuprum 2 nitrat. Tak ada masalah. Yang penting awak tahu macam mana cara nak keluarkan 4 jenis ion. Okey, sebab dia bagi dekat bawah ni adalah larutan kuprum 2 nitrat 0.5 mol. Okey, elektrod karbon, elektrod kuprum dan kayu uji semua tu lah. So kita guna yang ni lah. Alright, so macam biasa kita menggunakan elektrod karbon dulu. Okey, saya akan terangkan untuk step yang pertama, kenal pasti jenis elektrolit yang kita guna dan kita keluarkan 4 jenis ion. Itu adalah step yang pertama. So disebabkan dia menggunakan larutan, jadi kita tahulah kita ada air. Jadi kita tulis kat sini hidrogen ion dan ion hidroksida. So, ini adalah ion-ion yang ada dalam air. So, charge dia pun awak kena hafal. Okey, yang kedua, okey, kita ada larutan kuprum 2 nitrat ataupun kuprum 2 sulfat. Tak ada masalah lah. Nanti kita tukar je lah nitrat tu jadi sulfat ion. Okey, so macam biasa, yang pertama ni yang disebut dulu adalah ion positif, iaitu ion cation. Okey, seterusnya adalah ion nitrat yang bercas negatif. Okey, ni step yang pertama. Step yang kedua, kita kenal pasti terminal dia. Okey, so terminal yang biasa digunakan adalah terminal positif dan negatif sahaja. Okey, so ni yang panjang awak tahulah dia adalah terminal positif. So kita tengok dia pergi mana, bawa dia ke sini. So kita nampak terminal ini adalah terminal positif. So bila terminal positif, dia akan jadi terminal anode. Okey, so automatik anion akan tertarik pada anode sebab anion bercas negatif. Okey, seterusnya kita tengok elektrod yang kedua. So kita tengok yang pendek ni. So yang pendek ni dia adalah negatif, terminal negatif. So kita bawa dia ke
elektrod. So kita tahu ini adalah negatif elektrod. So nama negatif elektrod ni adalah katod. Automatik cation akan tertarik pada katod sebab cation dia bercas positif. Okey. So step yang ketiga adalah kenal pasti ion-ion yang bergerak ke anode dan katod. Baik, kita kenal pasti dulu ion yang pertama, iaitu ion yang berada di anode, itu anion. So anion dia bercas negatif. So kita senaraikan semua. Ion hidroksida. Lagi kita ada ion nitrat. So, kita ada 2 ion Satu ion, 2 ion. Okey. Seterusnya kita tengok ion yang ada pada katod. Terminal katod kita ada cation yang bercas positif. So kita senaraikan semua. Kita ada ion hidrogen. Okey, kemudian kita ada ion kuprum. So macam biasa kita tengok ion apa yang akan dibebaskan di anode dan di katod, yang akan dinyahcas di anode dan di katod disebabkan oleh larutan yang kita guna adalah larutan biasa, dan elektrod yang kita guna adalah elektrod yang tak sama dengan ion yang ada dalam larutan. Okey. So kita tengok dulu anion. Okey, kita pergi pada siri kereaktifan logam. Siri elektrokimia. So macam biasalah siri elektrokimia, kita tengok anion dulu. Kita ada hidroksida dan nitrat. Okey, so kita ada ion nitrat dan ion hidroksida. So automatik ion hidroksida ni akan dipilih untuk dinyahcas sebab dia berada di bawah. Okey, so ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas. So tahulah bila ion hidroksida dipilih, okey, ion hidroksida dipilih, so dia akan tukar, okey, menjadi gas oksigen. Alright. So kemudian kita tengok cation pula. Okey, kita ada ion hidrogen dan ion kuprum. Kita tengok ion hidrogen dan ion kuprum. Okey, so kita tahu kat sini ion kuprum berada di bawah. So automatik ion kuprum lah yang akan dinyahcas di katod. Okey, so ion kuprum dia akan tukar menjadi logam kuprum. Okey. So kita tengok gas oksigen macam biasalah. Bila dia terbentuk di di terminal ni, di elektrod Okey, so dia akan jadi bubbles, kemudian dia akan naik ke atas dan memenuhi ruang atas, air akan turun ke bawah sebab dia menggunakan kaedah sesaran air. Okey, so automatik yang ni adalah gas oksigen. Okey, kemudian kita tengok pada katod. Alright. So katod logam kuprum yang terenap. Logam kuprum tu dia berat kan sebab dia pepejal. So dia lebih tumpat lah berbanding dengan air. Jadi dia akan melekat, sama ada dia melekat pada elektrod ataupun dia terenap di bawah ni. Okey, so dia akan tenggelam kat bawah ni lah. So kalau dia melekat pada elektrod katod ni, okey, lama kelamaan elektrod katod ni dia akan jadi tebal. Okey. So kita tengok dia punya pemerhatian. Okey, bila kita gunakan elektrod karbon, okey, di anode akan hasilkan gas oksigen sebab ion hidroksida dipilih kan. Okey, so di katod, okey, ion kuprum dipilih untuk dinyahcas. So logam kuprum akan terhasil dan terenap lah. Ni pepejal perang terenap. Okey, macam biasalah ion hidrogen dia akan keluarkan gas oksigen. So kita nak uji gas oksigen dengan menggunakan kayu uji berbara. Okey, so seterusnya kita menggunakan elektrod yang kedua, iaitu elektrod kuprum dan larutan kuprum 2 nitrat. Okey, so larutan kuprum 2 nitrat dia ada ion kuprum dalam tu. Dalam masa yang sama, elektrod yang kita guna adalah elektrod yang mempunyai ion yang sama dengan elektrolit. So kita tengok apa yang berlaku. Okey, so kita tukar ion karbon ni, kita tukar menjadi ion
Elektrod karbon ni kita tukar menjadi elektrod kuprum. Okey, so bila kita tukar elektrod kuprum, okey, disebabkan oleh kuprum ni, elektrod ni dia sama dengan larutan ni. Okey, dia sama dengan larutan elektrolit yang kita guna. So macam biasa, kita keluarkanlah kita punya larutan. Kita ada air, kita ada kuprum 2 sulfat. Okey, kita ada kuprum 2 sulfat. So, ion-ion yang terhasil, ini ada ion hidrogen. Macam biasa, macam tadi, kita ada ion hidroksida. Okey, kemudian kita ada ion kuprum. Okey, so kita ada ion nitrat. Okey. Jadi yang ni kita tukar jadi nitrat. Okey, nitrat. Baik. So, sekiranya elektrod ni dia sama dengan larutan ion yang ada dalam elektrolit tu, maka automatik, okey, dia tak ada pemilihan ion di anode dan di kathod berdasarkan siri elektrokimia. Tapi elektrod kuprum di anode tu dia akan automatik keluarkan dia punya logam tu menjadi ion. Okey, so dia release dia punya pepejal ni, dia release dia punya logam dan dia akan membentuk ion kuprum 2+. Okey, ion kuprum adalah kuprum 2 tambah. Okey, so saya buat warna biru lah. So dia akan masuk dalam ni lah, semua ion kuprum ni dia akan masuk dalam elektrolit. So elektrolit ni penuh dengan ion kuprum daripada anode tadi. Okey, ni anode kan. So anode terminal positif, yang ni terminal negatif. Okey, ni kathod. Okey, so kita tahu bila ion ni positif, okey, bila ion ni positif kan, ion kuprum ni positif, so automatik ion positif ni dia akan tertarik pada terminal negatif. Okey, so terminal negatif ni dia akan melekat lah. Okey, so ion-ion ini akan melekat pada terminal ni. So dia melekat dan dia membentuk logam kuprum. So logam kuprum ni akan terenap. Lama kelamaan di kathod ni, terminal kathod dia akan jadi tebal. Okey, elektrod kuprum yang berada di kathod dia akan jadi tebal, tapi elektrod kuprum yang berada di anode dia akan jadi rongak tau. So dia akan jadi makin lama makin nipis, makin lama makin nipis. Sebab apa? Logam tu dia dah tukar menjadi ion. Okey, so di anode, okey, logam kuprum pada elektrod, okey, dia akan tukar menjadi ion kuprum. Okey, so dia akan bebas lah. Dia akan bebas masuk dalam elektrolit. Okey, so dalam masa yang sama, dalam elektrolit ni kita ada 4 ion ni. Okey, so ion-ion yang ada ni, yang lain-lain ni, dia berada je lah dekat dalam elektrolit ni. So dia tak ada apa-apa yang berlaku. Alright. So yang ni, okey, so pada kathod ni, okey, so dia akan terima ion kuprum, okey, daripada elektrod tu tadi. Okey, so dia akan terima ion kuprum daripada elektrod, terima ion kuprum daripada elektrod, kemudian dia akan tukar ion kuprum tu menjadi logam kuprum. Okey, so dia akan terenap. So dia akan menjadi logam kuprum dan terenap di elektrod. Okey, faham So, yang ni, okey, kathod ni dia akan jadi makin tebal. Okey, manakala anode dia akan jadi makin nipis. Okey, so kita tengok dia punya pemerhatian. Okey. Okey. So bila menggunakan elektrod kuprum, okey, di anode, alright, di anode kita akan hasilkan ion kuprum. Okey, so dia akan hasilkan ion
kuprum. Manakala di kathod dia akan hasilkan logam kuprum. Mana dia dapat logam kuprum ni? Dalam elektrolit, dalam larutan tu dia ada ion kuprum tu sendiri. Kemudian ion kuprum daripada elektrod anod tadi. Okey. So, tengoklah dia punya pemerhatian. Elektrod kuprum terlarut dan jadi nipis. Kemudian pada kathod dia akan jadi tebal. Sebab apa? Pepejal perang kuprum tadi tu dia terenap. Okey. So kita tengok perbincangan ion-ion yang terhasil yang hadir dalam elektrolit. Macam biasalah kita ada 4 ion tu. Kita ada ion kuprum 2, kita ada ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So namakan ion yang dipilih untuk dinyacas di anod dan di kathod bagi elektrod karbon. Okey, so ini karbon Bila karbon maksudnya dia dipilih berdasarkan siri elektrokimia. So macam biasalah bila hidroksida ion, so dia akan jadi gas oksigen. Bila kuprum 2 ion, dia akan jadi logam kuprum. Baik, bila kita menggunakan elektrod kuprum, so apa yang terhasil di anod, dia akan hasilkan ion. Okey, di kathod dia akan hasilkan logam kuprum. So hipotesis, kesimpulan, jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis, okey, elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis, so kita menggunakan larutan kuprum 2 nitrat. Okey, kuprum 2 nitrat, maka ion hidroksida dipilih untuk dinyacas. So ion hidroksida dipilih sebab dia berlainan. Okey, elektrod dengan ion elektrolit tu berbeza. Tapi kalau kita guna elektrod kuprum, okey, dengan larutan kuprum 2 sulfat, alright, elektrod ni ion elektrod dia sama dengan ion yang ada dalam elektrolit. Okey, maka ion kuprum pada elektrod tu akan terhasil. Okey, ion kuprum terhasil di anod. So mana datang ion kuprum ni? Daripada elektrod kuprum tu tadi. Alright. So itu sahaja untuk faktor yang ketiga, iaitu faktor yang terakhir. So kita tengok video seterusnya.